Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di negara ini menerima vaksin COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di negara ini menerima vaksin Pfizer-BioNTech dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula secara rasmi hari ini. Pelaksanaan program 3 fasa itu bakal menyaksikan lebih 500,000 anggota Barisan Hadapan menerima vaksin tersebut untuk fasa pertama ini yang akan berlangsung sehingga April depan. Selain Muhyiddin, turut menerima vaksin itu petang tadi ialah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah serta 4 lagi petugas Kementerian Kesihatan. Mereka menerima vaksin tersebut di Klinik Kesihatan Prisin 11 Putrajaya yang merupakan antara lebih 500 pusat pemberian vaksin PPV yang telah dikenal pasti di seluruh negara. Ahad lalu, sebanyak 312,390 dos vaksin Pfizer-BioNTech dihantar ke negara ini dengan sebahagian diterbangkan ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, sementara sebahagian lagi ke Johor. Vaksin tersebut dibawa dari Singapura yang merupakan hub pengagihan vaksin COVID-19 ke negara-negara Asia Pasifik. Wabak African Swine Fever ASF diisytiharkan di PITAS. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah JPVS mengisytiharkan wabak demam babi Afrika atau African Swine Fever ASF di daerah PITAS berikutan penemuan virus berkenaan dalam babi yang diternak di daerah itu. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, berikutan pengisytiharan itu, JVBS diberi kuasa mengambil tindakan bagi menghalang penularan penyakit ASF mengikut subsection 45-1 Enactment Haiwan 2015. Tindakan yang akan diambil jabatan itu termasuk memusnahkan babi di kawasan yang terjejas selain mengawal aktiviti mengangkut dan menjual produk babi yang berasal dari kawasan berkenaan. Dalam satu kenyataan semalam, Jeffrey berkata pada masa yang sama, premis dan kampung yang dikenal pasti berlaku wabak akan dinyah kuman. JPVS juga akan menjalankan kempen kesedaran bagi meningkatkan kefahaman orang ramai terhadap penyakit itu. Pemusnahan babi di kawasan yang terjejas akan dilaksanakan secepat mungkin memandangkan ASF adalah penyakit yang sangat mudah berjangkit dan tiada ubat atau vaksin untuk menghalang penyakit berkenaan. Setakat ini katanya dianggarkan 2.500 babi dalam lingkungan 50 km dari PITAS terbabit dalam pemusnahan itu. Beliau yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah berkata, kerajaan akan menimbang untuk memberi pampasan kepada penternak yang babi mereka dimusnahkan JPVS berdasarkan kadar yang akan ditentukan kemudian. Kaedah kawalan ini akan diselaraskan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Ini dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Katanya, tujuan utamanya ialah untuk menghalang penularan penyakit ASF ke ladang ternakan babi secara komersial di Tuaran, Kota Kinabalu, Papar, Sandakan dan Tawau. Bagaimanapun katanya, penyakit ASF tidak menjejaskan pengeluaran babi untuk kegunaan tempatan yang dianggarkan bernilai 300 juta ringgit setahun. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sabah dijangka menerima vaksin COVID-19 yang dihantar secara berperingkat bermula esok.
Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, butiran lanjut mengenai program imunisasi COVID-19 di Sabah akan diumumkan selepas proses penghantaran bekalan pertama vaksin itu selesai. Vaksin ini dijangka tiba di Kota Kinabalu pada esok tengah hari. Jadi saya hanya akan menjawab soalan ini dalam sidang akbar kalau ada selepas ketibaan vaksin ini. Ya. Ada perkara-perkara yang tertentu atau orang kata penjelasan tertentu yang kita boleh kongsikan dengan pihak awam, dan ada juga perkara-perkara yang perlu atas nama keselamatan untuk tidak boleh dikongsikan lah. Jadi saya harap saudara-saudara semua faham. InsyaAllah esok vaksin ini akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Ya. Tengah hari lah, barangkali sekitar 12:30 macam tu. Ya. Dan saya dijangka akan membuat sedikit sidang akhbar ringkas selepas penerimaan. Saya akan mewakili kerajaan untuk menerima vaksin esok. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 105 kes dilaporkan hari ini berbanding 94 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 52,373 kes. Satu kes kematian dilaporkan hari ini, yaitu di Hospital Tawau, membabitkan seorang wanita berusia 72 tahun. Satu kluster baru turut dilaporkan hari ini, yaitu kluster Sinsingon di Nabawan dengan 19 kes kumulatif. Kluster ini dikesan dari satu majlis pengebumian di Kampung Sinsingon, Sapulut, Nabawan yang dihadiri kes indeks, yaitu pelajar. Kluster Sinsingon, Nabawan hari ini mencatat 15 kes baru positif, menjadikan jumlah kumulatif COVID sebanyak 18 kes. Sebenarnya 19 sebenarnya. Ya. Kes indeks melibatkan 3 individu yang dikesan positif melalui ujian RTK. Ketiga-tiga kes ini tidak mempunyai gejala ketika disaring masuk ke asrama pada 12 hari bulan Februari. Ini bermakna ini student lah ni, ya, pelajar. Ya. Pada hasil saringan kontak rapat mendapati 15 daripada 30 orang ahli keluarga yang disaring disahkan positif COVID-19. Jangkitan dipercayai berpunca sewaktu menghadiri majlis penghormatan kematian keluarga di Kampung Sinsingon, Mukim 10 Nabawan pada 17 hingga 20 Februari yang lalu. Inilah juga satu daripada pelajaran yang kita terima. Kalau Jabatan Kesihatan menasihat supaya kalau boleh elakkan daripada perkumpulan atau majlis, sama ada majlis sambutan dan sebagainya ataupun kematian, saya haraplah kita semua sebab beberapa yang boleh patuh kepada SOP yang berkuat kuasa bagi mengelakkan jangkitan di kalangan keluarga yang terdekat. Dengan perkembangan terbaru ini, daerah Nabawan kini berubah dari zon jingga ke zon merah. Kes penularan ataupun jangkitan COVID ini sukar diramalkan. Kalau kita masih ingat, Nabawan pernah jadi zon hijau, ya, hijau. Sekarang sudah jadi zon merah. Dan inilah juga sebab, dan saya harap saudara-saudara faham, kenapa kita tidak benarkan lagi perjalanan merentas daerah tanpa tujuan-tujuan yang munasabah, kerana di situlah kebarangkalian virus ini dibawa daripada satu daerah ke daerah yang lain. Dan kalau kita pergi kepada sejarah ataupun history atau sejarah daripada Nabawan ini, dia pernah virus awal kalau saya masih ingat dibawa oleh penjual ikan, kalau saya tidak silap,
Penjual ikan daripada Kudat. Dibawa ke sana, seorang di Nabawan kena, tiba-tiba meletup semula. Sehingga kan sehari ini dia mencatatkan 19 kes baru. Jadi kerana itulah saya paham juga kenapa ada paham keperluan kita untuk membuat perjalanan dan daripada satu daerah ke daerah lain, dan saya harap kita bersabar kerana kita mau elak kes seperti Nabawan berlaku semula. Daerah Kudat dan Sempurna pula berubah dari zon jingga ke zon kuning. 190 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 799 pesakit sedang menjalani rawatan. 13 daerah tidak mencatatkan sebarang kes positif baru dalam tempoh 24 jam lalu. 181,274 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Semua pejabat dan stesen Taman-Taman Sabah akan dibuka mulai esok, kecuali bagi aktiviti pendakian Gunung Kinabalu yang masih belum beroperasi dan akan dimaklumkan kemudian. Taman-Taman Sabah melalui paparan Facebook rasmi memaklumkan had pelawat 100 orang setiap hari untuk setiap destinasi termasuk substesen dan pulau. Bagaimanapun, semua aktiviti yang dibenarkan dalam taman tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pejabat dan stesen yang dibuka termasuk Taman Kinabalu, Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Kuala Penyu, Taman Banjaran Kroker, Taman Pulau Sipadan dan Taman Tun Mustafa Kudat. Pekan Baharu Tandik bernilai 64 juta ringgit akan dibangunkan. Pembangunan Pekan Baru Tandek bernilai 64 juta ringgit bermula pertengahan tahun ini akan mengubah wajah Tandek sebagai sebuah kawasan komersial yang baru. Pembangunan itu meliputi 95 unit bangunan komersial, membabitkan rumah kedai 2 tingkat termasuk sederet kedai 3 tingkat. Pekan Lama Tandek yang sudah berusia lebih 50 tahun akan dibangunkan semula sebagai pusat transit komersial sesuai dengan lokasinya di laluan utama Kota Marudu dan Pitas. Pengurusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Datuk Masyung Banah berkata, seluas 15.5 ekar kawasan tanah telah diwartakan untuk pembangunan projek Pekanbaru itu. Masyung berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga telah mengadakan lawatan di tapak pembinaan tersebut bersebelahan tapak tamu mingguan Tandek semalam. Katanya, Ketua Menteri turut bersetuju dengan cadangan LPPB itu. Semasa lawatan itu, Haji Ji diberi taklimat ringkas oleh Masyung dan Pengurus Besar LPPB, Rosemary Ahping, mengenai status cadangan Pekanbaru Tandek. Masyung berkata, pelan cadangan projek Pekanbaru Tandek sudah tersedia dan sedang dalam proses menyediakan draft perjanjian usaha sama dengan pemaju tempatan. Beliau berkata, LPPB juga akan membina 103 unit rumah kos sederhana di Kampung Ongkilan yang terletak 4 km dari Pekan Tandek. Menurutnya, kedua-dua projek itu bernilai 92 juta ringgit. Sejumlah 64 juta ringgit adalah untuk membangunkan Pekanbaru. Selebihnya 28 juta ringgit untuk membina perumahan 2 tingkat kos sederhana. Katanya, pembinaan tambahan rumah kos sederhana di Kampung Ongkilan merupakan fasa kedua yang merangkumi kawasan seluas 5 ekar tanah reserve LPPB. Minggu lalu, LPPB turut mengumumkan pembangunan Pekanbaru Tunku dengan kos 194 juta ringgit. Pekanbaru Tunku akan menempatkan 95 unit rumah kedai termasuk sederet pusat membeli belah dan 624 unit rumah mampu milik. Polis menahan seorang wanita yang memandu dalam keadaan khayal ketika merentas sempadan Brunei Lawas di Pekan Lawas semalam. Wanita itu tidak memberhentikan kenderaannya ketika melalui sekatan jalan raya di Lawas dan terus memacut sebelum dikejar pihak polis.
Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail mengesahkan kejadian itu. Walaupun kenderaan dipandunya berjaya dihentikan di satu lokasi, namun wanita itu cuba bertindak untuk memecut kenderaannya. Ini memaksa pihak polis menembak tayar bahagian depan kenderaan bagi menghalangnya melarikan diri. Menurut ID, siasatan awal mendapati wanita itu memandu kenderaan bernombor pendaftaran negara jiran. Pihaknya masih menunggu laporan penuh dari Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas. Wanita itu kini ditahan untuk siasatan lanjut. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Sarebo.